اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالحق الذي بكل كفر شديدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أمرنا واشرح صدرنا أكبر الشرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ضعين فطلب الله دعاءنا وقرب الخير بنواصينا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sifat yang ketiga Surah 29. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Yang ketiga al-baqa'u, artinya kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menantikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada yang kekal, ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki, yang sebenar. Bahkan kekal Arabi yang mendatang seperti syurga, neraka, Lut, Arash, Kalam, Qalam, Kursi dan Ruh. Maka perkara yang tersebut itu ini dikatakan kekal kerana mendatang tak ada bertakluk kudrat iradah Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Peringatan, segala jisim semuanya binasa melainkan ajbul dhambi, tulang kecil seperti biji sawi, duduknya di tungking manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Jisim sekalian Nabi-Nabi dan jisim orang yang mati perang sabilillah. Maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekalnya Arabi. Yang demikian nyatalah perkara yang diiktibarkan permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan ialah zat dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan, iaitu syurga, neraka dan sebagainya, 10 perkara di atas itu. Yang ketiga, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut di atas itu. Muka surat 52. Muka surat 52 yang ketiga, Turul Adam. Turul Adam. Turul Adam, artinya kedatangan Adam yang dinamakan fana, iaitu ada kesudahan bagi wujud Tuhan. Kemudian muka surat yang ke-63. Yang ketiga, dalil baqa, iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan bersifat baqa, nescaya ternafi daripadanya bersifat tidak, kerana adalah wujud yang pada ketika itu wujud yang harus. Maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baharu. Tetapi tiap-tiap yang baharu itu melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan dia, yang membawa kepada dur dan tasalsul juga, iaitu mustahil. Dan lagi kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang wajib tidak, maka mustahil adam. Yang demikian tetap dan sabitlah bagi Tuhan bersifat baqa. Dan dalil naqlinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Artinya tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini binasa. Dan berkekalan zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 dan ke-27. Wallahu a'lam. Hari ini kita belajar tentang sifat baqa. Baqa dalam bahasa Melayu arti baqa adalah apa yang kekal. Zat Allah Ta'ala itu kekal. Yang kekal ini adalah zat Allah. Zat Allah itu kekal. Apa makna kekal? Dia ada kesudahan. Itu makna kekal. Tidak ada kesudahan. Kewujudan Allah. Ini yang dimaksudkan dengan kekal. Baik. Kekal ni juga adalah sebagai sifat ibarat. Ingatlah sifat ibarat ataupun bandingan. Sifat bandingan. Sifat yang pertama kita belajar dulu sifat apa? Sifat yang pertama wujud. Baik. Kita ni buat ni majazi akli, kiasan saja tuan-tuan. Ini adalah tempoh masa alam sampai sini alam. Sifat yang kedua kita belajar itu adalah sifat yang kedua. Tidak. Sifat yang ketiga kita belajar ini baqa. Jadi tuan-tuan, apa makna kidam? Kidam ni adalah wujudnya Allah Ta'ala sebelum saat adanya alam. Ini kita belajar bulan lepas. Makna baqa pula adalah kewujudan Allah Ta'ala selepas kiamat. Itu namanya wujud yang baqa. Yang ni namanya wujud yang kidam, namanya wujud yang baqa. Kenapa ada kidam dan baqa ni? Kerana ada ni. Yang ni dikenal sebagai ibarat. Baik. Andai kata tuan-tuan, andai kata alam ini tidak ada, maka ada tak tidak? Kidam ni maksud dia adanya Allah sebelum adanya alam. Itu maksud kidam. Tapi kalau alam ni tidak pernah ada, maka kidam ni wujud tak? Kidam ni ada tak? Sebab tidak ada bandingan. Tidak ada kidam. Ibarat. Kerana ia sifat ibarat, ia perbandingan. Kalau tak ada kidam, baqa ada tak? Baqa pun tidak ada. Tidak ada. Tetapi Allah ada tak? Ini wujudnya dia yang dinamakan ini sifat sebenar zat Allah. Tapi sifat baqa juga adalah bandingan. Seperti mana sifat kidam, iaitu adanya alam barulah ada bandingan bagi Allah. Nak menunjukkan Allah Ta'ala ni, nak dinafikan bahawasanya sama dengan alam, maka Allah Ta'ala bersifat baqa, alam bersifat fana selain pada baqa. Baik, itu tuan-tuan faham? Habis kiamat esok, maka yang tu dinamakan kewujudan Allah tu baqa. Kewujudan Allah tu adalah kekal. Baik. Boleh faham sebab apa? Mudah tak? Selain pada baqa Allah Ta'ala ni, ada perkara yang baqa, tetapi bukan Allah.
Situ disebutkan ada 10 perkara. Syurga, neraka, loh, alam, apa lagi? Roh, kursi, aras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 lagi. 3 lagi. Semua ada dalam buku. Aras ada. Tulang kecil. Ajibul Zambi. Tulang sulbi. Lagi? Jasad. Jasad Nabi-Nabi dan jasad syuhada. Yang ni 10 perkara ni kekal. Kekal ni maksudnya bila alam ni habis nanti, apa tadi, gambar rajah tadi, 10 perkara ni ada ni. Alam tak ada tak? Benda ni alam ke bukan, tuan-tuan? 10 perkara ni Bukan. syurga ni alam ke Allah? Alam. Dia bukan Allah, dia dua je. Kalau dia bukan Allah, dia alam. Dan bukan alam, dia Allah. Maka syurga dengan kelahar ni, tuan-tuan, mana satu Allah? Ada tak? Ada, tetapi benda ni ada tak? Ada. Bila sebut ada tetapi bukan Allah, maka jawabnya alam. Alam. Sifat alam musnah. Tetapi selain pada, tetapi 10 perkara ni special. Kekal. Dia kekal. Kekal ni maksudnya lepas alam ni binasa, dia masih ada lagi. Cuma ni sama tak sama kekalnya 10 perkara ni dengan kekalnya Allah? Apa yang tak sama? Dia ada permulaan. Dia ada permulaan. Hak tiada permulaan, hak permulaan dengan tiada permulaan tu beza dari sudut kidam. Kita tanya beza dari sudut bakar. Allah kekal, 10 perkara ni kekal. Kita jawab tak sama. Maka kenapa dia tak sama? Apa hujah ni? Apa jawapan ni? Sebab Allah mencipta, dia jadikan alam ni. Hak tu kidam juga. Allah cipta dia benda baru, tetapi dia kekal. Maka apa beza dia? Allah boleh musnahkan dia sebab Allah tak nak. Dekat-dekat nak tepat. Jawapan dekat-dekat betul nak tepat tu, nak kena sungguh lah. Baka Allah ni nama dia Bukan fikir kan. hakiki, hakikat. Perkara yang sebenar-benar. Bahasa dia perkara yang sebenar-benar, sebenar-benarnya Allah tak nak baka. Tapi 10 perkara ni dia gelar sebagai baka, cuma nama dia Arabi. Arabi ni apa makna? Makna Arabi ni mendatang. Baik. Bila kita belajar hakikat alam ni, sifat dia adalah musnah. 10 perkara ni tidak musnah. Kenapa dia tidak musnah? Jawapan dia pada Haji Sufyan. Dia kata kerana Allah Ta'ala nak dia ni kekal. Maka beza dia, Allah Ta'ala ni tidak ada siapa-siapa nak dia kekal. Memang sifat dia kekal. Tetapi 10 perkara ni di bawah kudrah dan iradah Allah. Hari namanya mendatang ni, bila masa dia datang, bawah kudrah dan iradah. Mendatangkan ini kerana kehendak Allah dan kerana perbuatan Allah mengekalkan 10 perkara ni, maka kekallah. Tetapi hakikatnya dia ni kekal tak? Dia tidak hakiki. Hakikatnya dia dalam perkara yang bakal musnah. Baik, tuan-tuan, kita tengok balik lagi kepada gambar raja tadi. Wujud, hidam dan bakar. Maka hal ni benda ni ini dinamakan sebagai alam. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar raja ni, tuan-tuan, mudahnya kita ni salah satu masa di antara di sini mungkin 2000,
15. Bila masa tuan-tuan? Bila masa kita, bukan bila masa anak. Baca anak mungkin jauh kita. Mungkin di sini. Sini tu bila? Wallahu a'lam. Kalau kita minta panjang umur tuan-tuan, boleh lebih daripada sini. Ini cerita makhluk. Akhirnya makhluk akan menemui anak, akan menemui dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tajidannahum akhwasan nasi ala hayati wa minal ladina kafaru yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Allah Ta'ala kata, jika ditawarkan kepada mereka umur 1000 tahun mereka nak. Tapi umur 1000 tahun ini tidak menyebabkan mereka ini selamat daripada azab Allah. Kerana hakikatnya alam sini. Itu hakikat alam dunia. Hakikat kita mungkin tak sampai sini. Kita nampak ni kata nampak. Inilah besarnya alam. Selain pada itu tuan-tuan, Allah kata. Maka kita di bawah benar-benar betul-betul di bawah genggaman Allah. Tak ada langsung tempatnya kita nak terlepas daripada Allah. Hal ni pun Allah Ta'ala cipta. Alam 7 langit 7 bumi, kita hanya mewakili sedikit daripada masa alam. Keberadaan kita dalam alam ni tidak mengubah alam. Allah. Siapa pun kita, alam ni tidak mengubah. Akhirnya akan bertemu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara hakikat, perkara yang sebenar-benar benar. Tak ada dah yang lebih benar daripada perkara itu. Betul tak tuan-tuan? Kita tukar kita punya mindset. Sebab tu hak kita nak benda sini. Kita bukan nak benda hak dalam ni. Ini 60 tahun tuan-tuan. Dunia. Tetapi di atas sini dengan 50 juta tahun ni. Wallahualam mungkin 2.6 bilion juta tahun. Mungkin 2.6 bilion juta tahun. Tapi adakah milik kita? Ya, milik kita 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Allah. Kami yang kita nak baca. Yang ni nak simpan dalam hati. Sebab itulah tuan-tuan. Gitu. Sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sifat lawan bagi sifat baqa. Nama dia sifat salah lagi. Turul Adam. Turul Adam dalam bahasa Melayu maksud dia kedatangan tiada. Yang ini adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Dalam ilmu tauhid tuan-tuan, kebanyakan sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala adalah sifat makhluk Allah. Allah Ta'ala mustahil kedatangan tiada. Maksud kedatangan tiada adalah satu hari nanti Allah Ta'ala bakal tiada. Mustahil zat Allah Ta'ala itu bakal tiada. Dan lawan daripada zat Allah, maka zat alam itu akan tiada. Yang tu hujah yang dia bagi dalam ayat Quran tu disebut kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada atasnya, 'alaiha. Atasnya itu adalah bukan atas anak, atas kehendak Allah. Setiap sesuatu yang ada atas kehendak Allah, maka satu hari dia akan jadi. Adanya kita atas kehendak Allah. Adanya alam ada kehendak Allah. Adanya kami atas kehendak Allah. Ada anak, ada isteri, ada kebun, ada pangkat, ada sebagainya. Semuanya atas kehendak Allah. Yang ada atas kehendak Allah, maka satu hari tadi, satu hari nanti fan. Fana. Fana maksudnya ghaibul ghuyub. Hancur binasa. Tidak akan ada sesuatu selain pada Allah satu saat nanti. Saatnya bila? Saatnya di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu iman kita. Kalau dikatakan kita ni mengejar masa depan kita adalah selepas hari kematian ini. Allah. Bagi orang kafir masa depan mereka adalah atas muka dunia. Kejar kita bagi banyak. Tapi tuan-tuan tengok. Kita tengok rakyat Islam ni. Mengejar kelepar bagi. Allah. Itu. Tak betul benar. Kamu senang tak betul kan tak betul. Baik tuan-tuan. Selesai. Inilah sifat turul Adam adalah lawan bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu senang.
Kemudian tuan-tuan, dalil akal. Dalil akal bagi sifat baqa. Dalil akal ni nak beritahu kita satu ilmu yang secara logik akal. Kenapa Allah Ta'ala kenakan baqa? Kalau Allah tak baqa, apa masalah kalau Allah Ta'ala tak baqa? Kita baca tadi muka surat apa tadi? 64. Baik, kita tengok hujah dalam kitab dia kata, iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan bersifat baqa, nescaya ternafi daripadanya bersifat qidam. Kata ulama, kalau Allah ni tidak baqa, kalau Allah tidak baqa, tak baqa, maka mustahil qidam. Ini adalah hukum akal. Hukum akal kata sesuatu yang tak baqa mustahil qidam. Sesuatu yang akan musnah mustahil dia tidak ada permulaan. Sesuatu yang ada permulaan akan ada kesudahan. Itu dia punya pair dia. Sesuatu yang tidak ada permulaan maka tidak akan ada kesudahan. Itu dia punya pair. Hal ni tuan-tuan, ini dinamakan sebagai hukum akal yang kita belajar dulu. Dalam hukum akal tuan-tuan, akal ni wajib dah percaya perkara yang mana kalau Allah tidak baqa maka mustahil qidam. Sedangkan tuan-tuan dalam tajuk yang lepas kita belajar dah dalam bab qidam. Dalam bab qidam, dalil akal Allah Ta'ala itu qidam. Jika tidak qidam, Allah Ta'ala ni akan jadi dur dan tasalsul. Ingat tak? Ni. Kalau Allah tidak qidam, maka akan jadi dur, akan jadi tasalsul. Sedangkan dur dan tasalsul ini mustahil. Ingat tak? Berpusing-pusing dan berantai-rantai. Pusing-pusing kan? berantai. Kalau Allah Ta'ala tidak qidam, Allah Ta'ala tidak bersifat sedia, Allah Ta'ala sifat baru. Kalau Allah Ta'ala bersifat baru, maka siapa cipta alam? Alam ni benda baru, Allah benda baru. Adakah Allah cipta alam, kemudian alam cipta Allah? Ia mustahil. Dinamakan sebagai dur. Tasasul berpindah-pindah kuasa kejadian daripada Ahmad menciptakan Muhammad, Muhammad cipta Husain, Husain cipta Hasan, Hasan cipta, ia juga perkara mustahil dalam hukum akal. Maka tuan-tuan, qidam kita belajar dah bahawasanya Allah Ta'ala tidak boleh tidak qidam. Allah Ta'ala mesti qidam. Kalau Allah Ta'ala qidam, maka mesti dia baqa. Sebab tidak ada baqa, tidak ada qidam. Kalau tidak ada qidam, akan jadilah dur dan tasasul perkara mustahil. Berantai-rantai. Berantai-rantai dan juga berpusing-pusing. Tuan-tuan faham tak? Ha? Ke laju sangat? Banyak kali ngajar tuan-tuan dia rasa pendek. Dia rasa macam tapi boleh faham tak? Ke laju? Muka badan. Kita tengok muka faham. Tapi muka faham tak pula. Tapi tuan-tuan, jadi yang kita perlu terima tuan-tuan, kita perlu terima perkara hakikat je. Kita perlu terima perkara hakikat yang mana kita ni akan bertemu Allah. Itu je benda yang tuan-tuan. Bagaimana kita tak boleh terima hakikat ni? Kita tu anggap dunia ni lama. Lama mana pun dia akan musnah juga. Ataupun kelalaian yang menghantui kita kerana depan kita terlalu banyak perkara keduniaan. Allah akan menyebabkan kita ni terleka. Lawa. Ha? Lawa. Terleka. Lawa ni. Kira lawa ni satu aspek. Tapi dalam keadaan lawa, tuan-tuan, dia boleh membawa pada maksiat atau bahaya. Yang tu bahaya. Lawa ni tak apa. Lawa ni tuan-tuan, perkara mubah. Apa? Banyak sangat lawa, dia boleh bawa pada maksiat. Asal kenapa? Asal yang Islam tidak berpegang ataupun tidak sedar ataupun lupa. Nak sebut lupa kita ingat, tapi buat tak. Kan? Hari kematian kita buat tak. Hari kehancuran alam kita buat tak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yauma tarjuful bunayat. Allah Ta'ala menciptakan keturunan hari kiamat sebelum kiamat ni tiada. Dalam surah Al-Muzammil, Yauma yaj'alul wildana shiba. Allah kata gambaran diubah.
Allah Ta'ala cerita tentang gambaran. Kita ni tak dapat melihat perkara yang belum berlaku, tak dapat lihat. Cumanya kita boleh tafsir sesuatu tu yang secara yang disebut oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut pada hari terakhir mengikut hadis Nabi SAW, hari Jumaat akan terjadi kiamat. Pada pagi tu tuan-tuan, pada pagi tu akan berlaku. Ketika berlaku di kiamat, ada orang tengah mengandung ni. Ada orang tengah mengandung ni. Maka bila berlaku hari kiamat ni, nak kait dengan ayat yauma yaj'alul wildana shiba ni tuan-tuan, yang maksud dia hari yang mana menjadi putih rambut kanak-kanak. Ulama dia sebut ada dua tafsiran pada ayat ni tuan-tuan. Setengah ulama dia kata maksud kanak-kanak jadi putih rambut ni, orang yang mengandung Allah Ta'ala percepatkan masa sehingga mengandung dia pada pagi itu sampai di 9 bulan. Kemudian dia terus beranak secara berdiri, budak terjatuh, budak tu berguling sehingga budak tu jadi tua. Allah percepatkan masa sehingga menjadikan rambut mereka berubah. Waktu tafsiran pertama, ulama tafsir apa nak kata benda. Yang kedua tafsiran ulama, Allah Ta'ala nak sebut tentang gambaran betapa hari kiamat itu menggerunkan manusia sehingga budak-budak yang tak tahu rasa takut tuan-tuan, mereka akan tengok tetap wujud rasa takut, dan takut tu dahsyat sehingga putih rambut budak. Ini Allah Ta'ala nak beritahu. Allah Ta'ala nak kata keadaan pada hari itu sangat dahsyat. Bagi orang Islam, kiamat ni ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat kecil, mati kita. Oleh kerana kita bersifat fana, maka satu hari nanti kita akan bertemu Allah. Oleh kerana kita bersifat fana, maka satu hari kita akan duduk dalam kubur. Oleh kerana kita bersifat fana, maka apa yang ada pada kita akan berpisah kecuali tu kita dah berapa. Maksudnya ilmu kita ada dah. Cuma kepercayaan, keyakinan terhadap hari tersebut yang menyebabkan kita punya amalan terlalu longgar. Pengorbanan kita terhadap akhirat terlalu berkira-kira dengan akhirat. Yang ni tak mampu, yang tu tak boleh, yang tu tak cukup, yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Tapi dalam bab dunia tuan-tuan, cuba tengok bagaimana usaha dan ikhtiar itu untuk dapatkan dunia. Tuan tanya di sini, sanggup 3 hari tak balik rumah, tak ada. 2 minggu pergi usaha, tak ada. sampai ke petang. Pagi sampai petang, sampai malam tuan-tuan. Sekadar nak mendapat keuntungan Banjir dunia. bergedah. Tidak ada dalam Islam yang mengatakan dunia ini tidak penting. Tak ada dalam Islam. Islam tak kata duit tak penting, Islam tak kata pangkat tak penting, Islam tak kata dunia tak penting. Tapi kalau kepentingan itu dibanding dengan kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia ni seolah-olah kosong. Boleh faham? Islam tak kata pangkat, darjah, harta, kemasyhuran tidak penting. Tetapi kalau nak dibanding dengan kepentingan akhirat, maka kepentingan dunia itu seolah-olah tidak ada kepentingan. Akan musnah. Itu yang maksud. Dengan perkara ni tuan-tuan, dengan perkara ni lah, boleh membangkitkan jiwa manusia untuk benar-benar beramal demi akhirat. Boleh membangkitkan kesatuan manusia untuk benar-benar menjadi hamba. Sebab itulah Syahid Hasan Banna disebut dalam risalah Ta'lim, dia kata Islam kekuatannya terdapat pada kepercayaan. Mana-mana mereka yang mempunyai kepercayaan maka akan disatukan dengan ukhuwah. Apa maksudnya tuan-tuan? Islam kuat atas dasarnya yang kuat itu kepercayaan pada hari kiamat. Hati-hati yang kuat mempercayai hari kiamat ini perlu disatukan untuk dijemaahkan, untuk membangkitkan Islam. Seorang pejuang gerakan Islam meletakkan kepentingannya adalah kepercayaan pada hari kiamat. Kerana itu sumber kekuatan Islam. Tuan-tuan, kita tak peduli kita susah ataupun kita senang atas muka dunia. Jawapan kita saya tanya dulu. Tuan-tuan nak senang dunia, susah akhirat tak nak. Susah dunia, susah akhirat tak nak. Tetapi kalau kita ni susah atau senang di dunia, cumanya di akhirat esok kita senang, kita sanggup. Apa dia motivasi ataupun kekuatan sebenar untuk kita melalui zaman susah ni? Zaman susah maksud zaman hidup ni. Senang itu susah, duit banyak tu susah, duit sikit susah, tak ada pangkat susah, ada pangkat susah. Senang kata hidup ni susah. Apa dia kekuatan yang kita perlu ada untuk kita lalui kesusahan ni? Kekuatan dia kematian.
kepercayaan kuat kepada kematian. Sebab satu hari pun kita akan bertemu dengan Allah. Kita rasa kita tak bertemu, kita akan bertemu juga. Kita rasa lambat lagi bertemu, akan bertemu juga. Kita takkan rasa kita mati juga. Bila, di mana, bagaimana? Yauma tuqallabu wujuhum wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Ta'ala tahu mutaqallabakum, tempat duduk kamu, di mana kamu duduk, apa yang kamu ada, wa mathwaakum, bagaimana cara kamu mati. Mati aksiden, mati atas katil, saatnya, pukulnya, jamnya, mati dalam agama apa, semua dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma nak beritahu kita akan mati. Dalam ilmu ini pun nak beritahu kita akan mati, kita di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan bersifat kidam dan baqa'nya, tuan-tuan, Dia telah pun menyelaputi kita. Dia telah pun mempunyai kuasa yang mengatasi kuasa kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Dia yang mencipta, Dia yang memerintah, Dia akan menghukum manusia pada hari kiamat kelak. Cuma kepercayaan orang Islam yang telah lemah menyebabkan Islam terus lemah. Keutuhan Islam adalah pada akidah ni. Apabila orang yang mempunyai akidah disatukan, menggerakkan agama Islam, apa yang jadi? Tak? Jangan senyap gitu, tadi boleh dah tadi. Jangan senyap gitu, kita jangan panggil kita. Tak, selesai apa? Duduk tanya gitu juga. Nilai dah kita dunia Indonesia. 10 kali ada syurga, neraka yang kedua kan. Pada mahsyar termasuk hari kemudian. Neraka pada mahsyar ni perkara yang Allah Ta'ala akan cipta dan Allah Ta'ala akan musnahkan juga. Sebab lepas pada mahsyar kita akan masuk yang berhisab. Yang berhisab ni tempat sementara. Masuk syurga neraka, yang berhisab tak ada pada mahsyar pula. Baik. Dia ada 3 teka-teki yang ulama buat. Dari sudut kewujudan, mana dia ada tadi? Permulaan dan juga pengakhiran. Dari sudut 3 perkara ni, tuan-tuan, perkara wujud ni terpecah pada 3 bahagian. Yang pertama, tiada mula, tiada akhir. Yang kedua, ada mula, tiada akhir. Yang ketiga, ada mula, ada akhir. Baik, yang pertama ni, tuan-tuan, apa dia? Allah. Mula pun tak, akhir pun tak. Allah. Yang kedua, ada Allah. Ada mula. Ini dia panggil musnah. Yang kedua, ada mula, maksudnya dicipta, tetapi tidak ada akhir. Apa ni? 10 perkara tadi. 10 perkara tu. Alam. Kemudian dicipta, ada mula dan akan musnah. Alam juga. Jadi kalau tuan-tuan boleh menjawab 3 persoalan ni, maka jelas pada ilmu tuan-tuan bahawasanya perbezaan antara Allah dan alam yang 10 perkara itu tadi. Kalau tuan-tuan boleh jawab dengan jelas, maka jelaslah pada tuan-tuan perkara tersebut. Kerana daripada situlah Allah Ta'ala akan cipta semula. Daripada situ Allah Ta'ala akan kompor-kompor balik jasad-jasad manusia jadi tanah, cantun di situ, maka akan jadi manusia semua. Tulang-tulang yang Allah Ta'ala tidak akan hapus. Tulang sulbi. Tulang sulbi. Saya dengar lah, cuma saya tak pernah tengok seorang kawan Hindu yang kerja di tempat bakar mayat. Dia kata setiap mayat yang dia bakar memang ada tulang yang besar biji sawi. Biji sawi ni kecil, macam biji lada. Biji sawi tu besar biji lada lebih kurang, kecil sikit lagi. Dia bulat. Dia bulat macam
Macam guni dan kecil. Memang dah hancur. Bakar manusia tuan-tuan tinggi juga darjah sesi dia. Tapi dah hancur tulang. Daripada tulang tu Allah Ta'ala angkat jantung-jantung dan semua. Ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala tak hapuskan mereka? Allah Ta'ala tak hapuskan mereka untuk menjawab persoalan bagi orang bukan Islam. Yang soalan yang sama pernah diajukan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah benda Allah Ta'ala sebut. Tak ingat tuan-tuan. Ayat yang kedua dan ketiga. Mereka mempersoalkan tentang kehidupan semula. Mereka mempersoalkan tentang kehidupan semula. Dia kata kepada Rasulullah dalam sebuah hadis, seorang musyrik bawa kepada Rasulullah tulang lekuk. Kemudian dihancurkan tulang di depan Rasulullah. Maka lelaki ni tanya pada Rasulullah, wahai Muhammad, adakah kamu kata tulang yang dah hancur ni diketuk tulang sampai hancur semua? Kemudian tanya Rasulullah, wahai Muhammad, adakah kamu nak kata tulang yang hancur ni akan hidup semula jadi manusia? Kata Rasulullah, ya, bahkan, dan kemudian Allah Ta'ala akan seksakan. Dulu Allah Ta'ala cipta tanpa ada benih. Dulu Allah Ta'ala cipta tanpa ada benih, tanpa ada prototype, tanpa ada input untuk menjadikan ampu. Tidak ada bahan mentah untuk menjadikan alat. Dulu tak ada apa-apa. Tetapi perkara itu zalika 'ala Allah yasir. Perkara itu mudah bagi Allah. Kalau perkara yang langsung tidak ada benih ni Allah Ta'ala bercipta dengan mudah, maka apatah lagi kalau Allah Ta'ala meninggalkan benih, iaitu tulang sulbi. Untuk diciptakan kembali manusia, perkara itu jauh lebih mudah. Itu jauh lama nak menjawab perkataan orang-orang yang musyrik. Wallahu a'lam. Habis soalan habis pelajaran malam ni. Tuan-tuan ada soalan? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, ada 3 pengumuman. Yang pertama, pada Ahad malam Isnin minggu depan, Seri Tafiz Al-Banna bersama dengan Masjid Sultan Ahmad Shah Bandar Pusat akan membuat program kuliah maghrib bersama dengan Ustaz Khalil Abdul Hadi maghrib berjemaah. Maka dijemput kepada semua ahli jemaah untuk hadir. Tajuknya muhasabah selepas tahun itu, tahun 2015 kena habis, maka dibuat tajuk. Yang kedua yang tuan-tuan, kita membawa produk makanan sunnah di luar. Tuan-tuan boleh tengok-tengok untuk ada yang berminat, insya-Allah. Yang ada berpenyakit, insya-Allah akan disembuhkan oleh Allah. Yang ketiga tuan-tuan, seperti biasa tabung ada di belakang tu, boleh dipenuhkan dengan semua duit yang ada dalam poket. Sekadar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ali Sari dengan kuliah beliau pada malam ini. Moga-moga dengan kuliah ini akan melahirkan keihsanan yang begitu, maknanya apa? Kita boleh hari ini kita dah boleh menilai dah di mana yang mana kita nak kejar pada hari ini, kan? Jadi sebelum ini